Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 4, khususnya murid-murid kelas 4F. Nama cikgu ialah Cikgu Siti Zarina binti Mak Esrari yang akan mengajar murid-murid pada tahun 2021 ini. Untuk tahun 4, cikgu memerlukan murid-murid menyediakan 3 buah buku latihan iaitu buku nota panjang untuk kegunaan murid-murid sepanjang tahun. Buku-buku tersebut perlulah dilabelkan dengan buku 1, Pemahaman dan Tata Bahasa, buku 2, Bina Ayat dan Ulasan, buku 3, Karangan. Untuk makluman semua murid, pada tahun ini bermulalah pembelajaran yang agak intensif kerana murid-murid merupakan peralihan dari tahun 3 masuk ke tahun 4. Pada tahun 4, 5 dan 6, murid-murid akan diajar untuk memahami petikan dan menjawab soalan pemahaman dengan struktur ayat yang betul. Murid-murid juga akan mempelajari pelbagai konsep tata bahasa bagi mengukuhkan pengetahuan murid-murid ketika membina ayat, membuat ulasan dan menghasilkan karangan. Untuk ulasan, murid-murid perlulah menakul bahan yang diberi, contohnya teks dan juga bahan grafik. Kemudian, murid akan membuat ulasan dengan pendapat sendiri. Begitu juga dalam penghasilan karangan. Untuk tahap 2 ini, karangan yang perlu dihasilkan oleh murid-murid terbahagi kepada 2, iaitu karangan bentuk format dan juga karangan tidak berformat. Yang ini akan diperincikan pada pembelajaran kita yang akan datang. Pada hari ini, tema pembelajaran kita ialah kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Apakah yang dimaksudkan dengan kemasyarakatan? Di sini kita rujuk dulu tentang makna masyarakat. Baik, untuk makluman murid-murid, masyarakat membawa maksud sekumpulan manusia yang tinggal dalam sesuatu tempat. Dan apabila dia merujuk kepada kemasyarakatan, ini merujuk kepada bagaimanakah cara hidup sesuatu masyarakat di suatu tempat. Jadi, apabila kita hidup dalam masyarakat, ini bermakna kita mempunyai jiran tetangga. Siapakah jiran tetangga? Jiran tetangga ialah insan yang tinggal berhampiran rumah murid-murid. Di kiri, di kanan, di hadapan, di belakang. Itulah yang kita sebut sebagai jiran tetangga. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, di sini cikgu ada lampirkan tentang standard kandungan, iaitu apakah yang perlu dikuasai oleh murid-murid dan ditaksirkan oleh guru-guru dalam pentaksiran bilik darjah. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid perlu menguasai standard pembelajaran 1.1.1, iaitu murid perlulah mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal. Pada pembelajaran akan datang, mungkin cikgu dah boleh mentaksir murid-murid dengan menguji kemahiran lisan murid-murid. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengujarkan semula sesuatu yang didengar dalam dialog dengan betul. Ini bermakna murid akan mendengar dialog yang dituturkan, kemudian mengujar semula maklumat yang diperolehi dalam dialog. Apakah kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh murid-murid untuk kemahiran 1.1.1 ini? Iaitu saya merujuk kepada murid-murid sendiri
dapat mengucarkan semula dua maklumat daripada situasi yang diberi. Yang ini kita akan rujuk pada muka surat, iaitu buku teks muka surat 2 yang akan cikgu lampirkan sebentar lagi. Sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita, cikgu ingin murid menonton video ini. Kemudian kita akan bincangkan. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Kenapa dia tak layan ni? Tahulah kok ada masalah tapi senyumlah sikit. Aku kena bagi dia buah kaki ni. Buah kaki tak, buah tangan. Kok boleh ceria ke hari dia? Manalah tahu. Dua aku, dua je. Tapi takkan nak bagi macam tu je. Kena ngayat sikit, kena kecacah sweet sikit. Oh, dia cair, babe. Hamba Allah, mana pula yang bagi ni? Kau ingat aku ni adik-adik kau ke? Kau sabar je, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari minum cawan. Kalau free datang rumah ada PS4. Boleh main PUBG sama-sama. Okey, kita telah menonton video tadi. Di sini cikgu ingin berbincang dengan murid-murid. Apakah pendapat murid-murid tentang lelaki A? Ini yang kita panggil lelaki A. Dan juga lelaki B. Dalam video tersebut, lelaki A ini pada awalnya dia berkecil hati dengan lelaki B kerana dia melihat wajah lelaki B ini yang agak sombong. Tetapi apabila dia masuk ke dalam rumah, dia kembali berfikiran positif. Dan dia menganggap bahawa lelaki ini, iaitu jirannya, mempunyai masalah. Jadi apa yang dia lakukan untuk memastikan bahawa jirannya kembali ceria? Ya, dia telah membeli 2 botol air dan dihadiahkan kepada jirannya. Dan paling unik sekali, dia telah meletakkan nota ringkas pada air yang dihadiahkan. Dan apabila jirannya melihat air tersebut, bagaimana perasaan dia? Ya, dia berasa sangat gembira. Dan dia kembali mengajak rakannya ini untuk minum sama. Dan nampak tak di sini bagaimana hubungan antara dua jiran ini? Iaitu sebenarnya antara dua jiran ataupun ketika kita duduk dengan jiran-jiran tetangga di kawasan rumah kita, kita sebenarnya hidup dalam satu masyarakat. Oleh itu, kita haruslah saling menghormati supaya dapat mewujudkan satu silaturahim yang baik. Baik, sekarang kita akan masuk kepada tajuk pembelajaran kita iaitu jiran tetangga, unit 1. Dalam buku teks halaman 2, murid-murid haruslah mendengar dan juga bertutur. Dalam halaman ini telah diberi 2 situasi
iaitu situasi 1 dan juga situasi 2. Jom kita lihat apakah situasi 1 tersebut. Jika kita melihat situasi 1, di sini terdapat 3 orang lelaki yang sedang berjabat tangan. Manakala kita juga melihat ada pekerja yang sedang memindahkan barang turun dari lori. Watak-watak ini sebenarnya watak Encik Gobi, Encik Lim dan juga Encik Hussein yang tinggal dalam satu kawasan perumahan. Baik, kita baca dialog ini. Encik Gobi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian. Encik Hussein pula baru sahaja berpindah. Pada hari pertama, Encik Hussein telah dikunjungi Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan. Selamat sejahtera, saya Hussein. Saya baru berpindah ke rumah ini. Selamat sejahtera, nama saya Lim Jun Seng. Rumah saya di hadapan rumah Encik Hussein. Saya jurutera. Saya bekerja di Syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad. Selamat sejahtera, saya Gobi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Hussein. Saya guru. Saya mengajar di SK Seri Pertiwi. Baik murid-murid, cikgu hendak murid-murid baca situasi 1 ini, kemudian fahamkan. Siapa Encik Hussein? Siapakah Encik Lim? Dan juga siapakah Encik Gobi? Setelah murid-murid membaca situasi 1 tadi, pasti murid-murid ingat lagi kan tentang situasi yang mana Encik Hussein yang berjumpa dengan Encik Gobi dan juga Encik Lim Jun Seng, jiran mereka. Jom kita baca situasi 2. Di sini murid-murid perlulah mengujarkan semula maklumat yang murid-murid perolehi semasa bacaan murid dalam situasi 1. Kita lihat kepada dialog yang dilafazkan oleh Encik Hussein. Adakah Hadif kenal jiran di sebelah rumah kita ini? Apakah jawapan Hadif yang sepatutnya? Hadif akan menjawab, ya, saya kenal ayah. Beliau seorang guru. Nama beliau ialah Encik Gobi. Kemudian ditanya pula soalan oleh adiknya. Siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Apakah yang perlu dijawab oleh Encik Hadif? Jiran di hadapan rumah kita ialah Encik Lim Jun Seng. Beliau merupakan seorang jurutera. Selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum cikgu memberikan tugasan, apakah sebenarnya peranan kita sebagai seorang jiran? Yang pertama, murid-murid perlulah kenal jiran murid-murid. Dan sekiranya sekarang ini murid-murid tidak mengenali jiran murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan jiran dan bertanyakan namanya. Dengan ini sebenarnya secara tidak langsung, murid-murid dapat mewujudkan satu hubungan silaturahim yang baik dengan jiran. Yang kedua, bagaimanakah hubungan kita dengan jiran? Ya, kita perlulah mempunyai sikap yang positif apabila kita berhubung dengan jiran. Maksud cikgu di sini, kita tidak boleh ada perasaan syak wasangka. Kita perlulah sentiasa bersangka baik dengan jiran dan berusaha untuk mewujudkan situasi yang baik supaya kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat
yang harmoni. Baik, seterusnya tugasan yang perlu dilakukan oleh murid-murid dan tugasan ini perlu dihantar pada cikgu seperti yang cikgu lampirkan dalam arahan Google Form dan juga Google Classroom. Tugasannya ialah murid dikehendaki menyalin dan melengkapkan dialog dalam buku tulis buku 1. Buku 1 ini ialah merujuk kepada buku pemahaman dan tata bahasa berdasarkan buku teks halaman 2 yang kita pelajari tadi. Setakat ini, cikgu harap murid-murid faham apa yang telah dipelajari. Inilah contoh latihan yang perlu murid salin dalam buku latihan 1, iaitu murid salin semula latihan ini dengan melengkapkan ruangan kosong, kemudian murid hantar kepada cikgu. Sekiranya murid tidak cukup satu halaman, murid boleh tulis dalam halaman yang kedua. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham setiap yang dipelajari dan ilmu yang telah cikgu sampaikan kepada murid-murid. Dan sekiranya murid tidak faham, murid boleh mengulangi video ini semula dan boleh bertanyakan pelbagai soalan kepada cikgu yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan dengan topik yang baru, dengan kemahiran yang baru. Bye!